Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله أمتنا الله عليها غير ضال ولا مضل وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Setahun ada tak? Ada no? Setahun lebih kurang. Tinggal kitab saya apa saya cari tak jumpa. Bila tanya Ustaz Amir, kita suruh ulang balik hari tu, cari tak jumpa. Tapi alhamdulillah Allah bagi jumpa agak hak lain, tapi kitab yang sama. Tuan-tuan, kita masuk bab yang pertama. Dulu kita muqaddimah pun lama juga. Muqaddimah tu pasal kita tak pandai mengajar. Kita baca khabar-khabar itu boleh juga habis muqaddimah tu. Lalu ni kita masuk bab yang pertama. Muka surat 39. Hak bawah tu, hak atas tu kita baca dalam bahasa Arab tadi. Kita baca hak bawah. Al-Hafiz Al-Hakami. Ada orang jumpa bawah sekali. Al-Hafiz Al-Hakami dalam sebuah syairnya mengatakan, belah sana ke surat 40. Dia kata apa? Ingatlah. Dia kata kat kita ni. Dia kata ingatlah kematian dan peristiwa-peristiwa terjadi selepas itu. Kematian dan benda-benda yang akan berlaku lepas pada kita mati tu. Jangan lupa noh, tajuk kita ni sakaratul maut. Tajuk kita ni sakaratul maut. Bukan cerita apa nama buah harum manis ke roti capati ke tak. Kita cerita nak mati ni. Bukan cerita seronok. Cerita nak mati, dan yang pastinya semua akan mati. Kita ni lah semua akan mati. Sebab Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa
pasti akan merasai kematian. Pasti akan merasai kematian. Dia kata, ingatlah kematian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selepas daripada kematian. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri daripadanya. Tak ada seorang boleh lepas. Cumanya cepat dengan lambat tu je. Tak tahu. Ujung nyawa kita yang kita duk tarik masuk lepas keluar, tarik masuk lepas keluar tu tak tahu bila nak berhenti. Tak tahu bila nak berhenti. Yang pastinya kalau kita parti belah kanan, belah kiri, kawan-kawan kita banyak arah yang padam. Hari ni pun saya duk parti tengok, banyak arah duk ada tu tak ada ni. Kan? Tak ada pasal mati ke, tak ada pasal pi ke lain, tak tahulah. Ada hak mati tak? Tak betul. Ada hak mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tak tahu. Tinggal kita lah hak nongol-nongol ni. Hak mana hak bagus-bagus semua Allah ambil dah. Semua dah tak ada dah. Dan bahkan kematian itu hari-hari berlaku. Hari-hari berlaku kematian. Dan malaikat ni tiap-tiap hari duk ronda. Duk cek. Nama apa dia ni? Zuhdi. Tengok, oh tak lagi. Tak sampai lagi. Dah lah, mari masjid Tunku ni. Dah lah mari. Minggu depan kita tak tahu lagi. Ustaz Amir kata minggu depan pun kena juga kan. Hak ni ganti Ustaz Wafiq ni. Minggu depan baru giliak saya. Tak tahu dia berkata qalu dah. Oh, Melayu kita kata qalu. Qalu tu mana? Piak dah tu. Tak ada dah. Kena ganti orang lain pula lah. Bukan kita sedap pun. Tiap-tiap hari. La haula wala quwwata illa. Kemudian dia kata, kematian merupakan penentuan segala-galanya. Bila mati, barulah ada ketetapan. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Dia ni orang jenis bagus ke jenis tak bagus? Adapun waktu kita duduk atas dunia ni tak usah duk tunjuk kat siapa. Kalau lebay terang mana pun kawan tu, tak tentu lagi dia ahli syurga. Kalau dia jahat terang mana pun, belum tentu dia ahli neraka. Ingat, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa bi dhira'in fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulun nar. Ada di antara kamu orang yang mengerjakan amalan ahli syurga sehingga dekat sejengkai dah dia nak masuk dalam syurga, tiba-tiba ternyata takdirnya adalah ahli neraka. Lalu dia beramal dengan pekerjaan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa bi dhira'in fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulul jannah. Ada di antara kamu orang yang melakukan amalan pekerjaan ahli neraka sehingga sudah hampir sejengkai dia nak masuk ke dalam neraka, tiba-tiba ternyata takdirnya adalah ahli syurga. Lalu dia bertaubat, insaf dengan taubat nasuha, bertukar amalannya kepada amalan ahli syurga, lalu dia masuk ke dalam syurga. Siapa berani angkat tangan di sini kata dia ahli syurga? Siapa berani tunjuk ke orang kata orang tu ahli neraka? Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ada orang yang dia adalah orang yang paling jahat, tetapi Allah takdirkan dia ahli syurga, tak ada nak semayang, tak ada nak semayang lagi, bertukar jadi ahli syurga. Selalu saya dok mari kisah seorang Yahudi
yang rajin berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu Madinah. Dekat dia nak mati, Rasulullah SAW ziarah dia kerana dia duk rajin tolong Nabi. Rasulullah ziarah dia. Lalu Rasulullah kata kepada, hai pemuda, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia tengok kepak dia. Dia tengok kepak dia. Jenis budak berjurus, taat kepak. Pak dia kata, ata' Abul Qasim. Taat, ikut Abul Qasim. Ikutlah Muhammad, ikutlah Rasulullah. Walaupun dia Yahudi. Maka dia pun mengucap la ilaha illallah. Bila dia mengucap la ilaha illallah, Rasulullah SAW keluar lalu kata kepada para sahabat, alhamdulillah, Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia daripada neraka. Semayang lagi? Tak semayang lagi. Tak semayang lagi. Yang kita ni orang tak buka pintu masjid, mari dah. Jangan duk perasan kita ahli syurga, cuma kita mengharap sangat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, dijauhkan daripada neraka. Al-abdu bainal khawfi war raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba itu berada di antara bimbang dan juga harap. Kita bimbang takut kita tak boleh masuk syurga, kita harap kita masuk syurga. Kematian merupakan penentuan segalanya. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, masyhur, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang sahih, Nabi SAW kata, al-kayyisu man dana nafsuhu. Al-kayyisu man dana nafsuhu. Orang yang bijak, orang yang beruntung ialah orang yang boleh kawal diri dia, orang yang boleh kontrol diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal sebagai persiapan untuk selepas pada dia mati. Itu orang yang bijak. Wal ajidu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang rugi, orang yang pokai ialah mereka yang mengikut hawa nafsu dia, kemudian dia berangan-angan kebaikan daripada Allah. Dia diikut hawa nafsu, tapi cita-citanya tinggi, angan-angannya tinggi. Allah Ta'ala, Nabi SAW galakkan kita supaya baca surah Al-Kahfi tiap-tiap jemaat kan. Kita baca lah. Tapi adakah baca kita tu semata baca ataupun baca tadabbur? Kalau baca tadabbur, kita jumpa di dalam surah Al-Kahfi itu Allah kisahkan dua orang lelaki, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhl. Allah Ta'ala bagi perumpamaan dua orang lelaki. Hak seorang tu Allah Ta'ala bagi kebun kepada dia dan mengalir di dalamnya sungai. Fakana lahu thamar, dan ada hasil yang banyak. Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ada kan? Katalah dia kepada kawan dia, bila dah dapat hasil yang banyak, dia kata kepada kawan dia, bersembang, wa huwa yuhawiruhu, duk bersembang macam kita duk bersembang tu lah. Ish, aku tahun ni bahasa harum manis aku ni boleh jual sampai ke Jepun ni. Duk angan-angan tu kan, tahun lepas ni tak sampai ke Jepun, baru sampai Filipina kan. Tahun ni aku bahasa tengok bunga lebat. Apa dia kata? Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kalimah celupar. Dia kata, aku yakin benda ni akan tahan lama. Bahasa kangak lah, bagi mudah faham. Aku yakin benda ni tahan lama. Harta yang Allah bagi kepada aku ni, buah-buah kayu ni tahan lama. Mana aku boleh kecapi nikmat keuntungan dia banyak. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Tengok,
Aku tak percaya kata kiamat akan berlaku. Pasal apa ni banyak lagi nak makan ni. Macam kita kalau cerah harta banyak, ada kita berasa kita nak mati. Takkan nak mati ko. Aku kalau cerah sakit, aku tak pergi hospital kangak tu, aku pergi ke MCU. Aku pergi hak doktor pakar-pakar semua tu. Main mana boleh mati? Ada angan-angan lagu tu. Wa ma adhunnu as-sa'ah qa'imah. Aku yakin bahawa kiamat tak akan berlaku. Makna tak akan berlaku kemusnahan kepada diriku. Tak akan berlaku kerugian dalam hidupku. Sebab aku orang kaya. Tengok ni hasil banyak ni. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Tengok. Macam perkataan Al-Hakimi tadi. Al-Hakimi. Kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhan aku, sudah tentu aku akan dapat gandaan yang banyak. Tengok. Tamanna ala Allah. Macam mana disebut oleh Nabi SAW tadi. Wa tamanna ala Allah. Ikut hawa nafsu, kemudian duk angan-angan. Duk khayal. Katakan dia akan dapat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kata lagi penyair. Jadi ingat, orang yang bijak, kalau kita nak jadi orang bijak, ialah kita kena kawal diri kita terhadap dunia ni dan buat persiapan untuk berhadapan dengan kematian setiap ketika. Bukan tunggu sakit masuk hospital barulah kalau nak semayang. Marah habis nak cucu. Hampa duk buat apa? Masuk waktu dah, mari ambil semayang. Waktu duk sihat tak berasa nak semayang. Tak berasa nak mari jemaah. Mari jemaah pun bulan Ramadan ni, tarawih tu pun. Segala sesuatu menjadi jelas akibatnya, akibat kematian. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang maaf cakap berterus terang. Saya jenis orang suka berterus terang. Kadang-kadang kita duk kalut. Bila mati seorang tu, tiba-tiba orang tak mari semayang ramai. Panggil orang ni mari. Hang panggil pun kalau Allah Ta'ala takdir dia lagu tu, dia tak mari. Kalau hang tak panggil pun, kalau dia jenis orang bagus, orang pakat mari. Tak keduh panggil dah. Isyarat-isyarat tu Allah bagi semua. Takut tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang mati, sebelah orang yang semayang, Tok Imam kata, weh buatlah 3 baris. Nak buat 3 baris nak nampak apa orang? Memang sunnahnya kita kena banyak saf. Sebelah orang kalau buat 3 baris, tuan-tuan kira tengok. Hak saf pertama 3 orang, 4 orang. Hak saf kedua 3 orang. Pakat alim belakang lah, toke-toke belakang kira sendiri, sebelah jadi berapa baris bagi dengan 4 ingat. Tok Imam 1 baris. Siapa dia nak duduk kali dengan Tok Imam tu? Tok Imam dia sebaris. Cuba fikir tengok. Bukan fikir nak kata ke orang, fikir nak tengok ke diri kita. Nanti bila kita mati, nanti berapa orang nak mayang kita tu? Maknanya berapa orang nak berdoa untuk kita? Mari ziarah orang mati ni berkenyah. Tapi duk semang mohon pokok macam. Waktu semua boleh semayang, tak berasa nak semayang. Tak berasa nak tolong saudara dia ni. Hang payah apa ambil semayang, hang berdiri cokoh di belakang tu sudahlah. Allahu Akbar, hang duk diam tak saudara kata apa. Cukup dah. Maknanya persaksian bahawa aku nak supaya dia ni selamat. Tak berasa. Sama ada kefahaman masyarakat begitu ataupun orang yang mati itu tidak dikehendaki oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Persaksian yang banyak. Allah tak mau bagi orang persaksi banyak kepada dia, menyebabkan orang tak berasa nak bayang atas jenazah dia. Saya duk fikir tuan-tuan, pasal apa orang kampung ni kalau dia betul-betul kasih sungguh kepada orang mati ni, saudara dia ni, pasal apa tak mau pakat semua ni pergi semayang? Banyak alasan sangat. Air seluar kotor. Jawapan,
tak masuk akal langsung. You pakai seluar kotor apa? You pengotor. Tapi kalau cara ada urusan-urusan dunia, pakai berebut, mencelah masuk, weh, dino ni. Marah. Tapi hak benar yang menguntungkan si mati dan menguntungkan yang hidup itu kita tak nampak. Ingat bila kita semayang atas orang mati, bukan sekat orang mati saja boleh manfaat kita pun dapat juga. Yang Rasulullah SAW sebut qirat tu. Siapa ziarah orang mati dapat satu qirat, ikut sampai kubur dapat 2 qirat. Qirat tu tanpa Rasulullah, qirat itu pahala sebesar bukit Uhud. Lah ni gila kita hidup, pi kat orang mati, lah ni kita mati, kita mengharapkan daripada orang yang hidup. Tapi tak ada. Tak terlihat langsung. Tak berasa langsung. Kalau cara kawasan ni lah ni, orang panggil apa kawasan ni? Qaryah ni. Kangang. Ni kan? Kalau cara pakat mari semayang semua orang mati ni, pasal tak celuh masjid ni. Tak celuh masjid. Dan sepatutnya begitu. Apa pertolongan kita yang terakhir untuk dia? Apa sumbangan kita yang terakhir? Yang taunya nak mari ngap hak orang tu ada. Malah ni makan apa? Kok ni tak ada kot? Malah ni tak ada ke buat sikit-sikit? Duk kira nak ngap hak orang. Kita duk nampak hak dunia tu ya. Hak nak menguntung kita di akhirat tu. Wa alima lima ba'dal maut tu tak ada. Yang buat amal untuk selepas pada mati tu tak ada, kita tak fikir. Pasal apa? Ada dindingan. Tapi dia kata apa tadi? Segala sesuatu menjadi jelas akibat kematian tadi. Bila mati baru nampak. Baru nampak. Orang hak mati tu pun baru nampak. Bukan dia nampak lepas pada mati, dekat nak mati Allah Ta'ala tunjuk dah. Ha ni tempat hang ni. Neraka atau syurga. Tunjuk siap dah. Kubur boleh menjadi sebuah taman syurga. Walaupun hadis yang diriwayatkan tentang al-qabru rawdatun min riyadil jinan atau hufratun min hufrin niran, walaupun hadisnya dhaif tetapi ada syawahid dia yang menyokong, yang support dia, dan dari sudut matan maknanya sahih. Di sana ada hadis-hadis lain yang menyebut bahawa apabila seseorang itu mati, panjanglah cerita dia, roh dia bawa naik ke langit, Allah Ta'ala hantar mari sini berjumpa dengan malaikat. Malaikat tanya, lepas pada dia boleh jawab, malaikat kata hang tengok tempat hang Allah Ta'ala sudah tukar kepada syurga. Kalau orang tu dia tak boleh jawab soalan tu, hang tengok tempat hang sudah Allah Ta'ala sudah jadikan lubang daripada lubang neraka. Jadi hadis-hadis lain itu support hadis ni, menyebabkan hadis ni dia jadi hadis hasan li ghairihi. Boleh pakai. Macam mana penyair kita sebut tadi ni. Dia kata sama ada kubur itu boleh menjadi sebuah taman syurga dan boleh pula menjadi api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Bukan kata kiamat dak. Tak ada nak kiamat lagi bila orang tu mati masuk dalam kubur. Dia dah rasa dah. Sama ada dia rasa nikmat syurga ataupun dia rasa balasan neraka. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menegaskan, asri'u bil janazah, bersegeralah menguruskan jenazah. Bersegeralah menguruskan jenazah. Hamba duk taruh apa? Bukan dia nak hidup dah. Tak payah duk tunggu lah, duk di London kah, duk di Sabah kah, duk di Singapura kah, tak payah tunggu dah. Kalau tunggu balik mari pun dia tak hidup balik dah. Kalau lagu tu takdir dah lagu tu lah, dia tak berubah dah. Tak payah duk tunggu. Asri'u bil janazah, bersegeralah menguruskan jenazah. Fa in kana khairan fa khairan tuqaddimu lahu. Jika sekiranya mayat itu mayat yang baik, kamu telah menyegerakan kebaikan untuknya. Maknanya dia sudah dapat kebaikan dia dengan segera di dalam syurga, di dalam kubur. Wa in kana syarran fa syarran tad'unahu an riqabikum. Kalaulah mayat itu mayat yang tidak baik,
maka kamu telah melepaskan keburukan daripada tanggungjawab kamu. Kita duk tanggung apa? Dosa orang lain. Sedangkan Allah kata la taziru waziratun wizra ukhra. Allah kata dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa pun yang akan menanggung beban dasar dosa orang lain. Siapa yang buat dosa dia tanggung. Yang mayat yang jenis baik ni dia kata hampa duk tangguh apa lagi, aku nak pergi tempat aku. Yang kita duk tangguh lagi, tunggu siapa oi. Anak haro di Jepun tak balik lagi. Awak kalau dia balik dia boleh buat apa? Kehidupannya bukan kehidupan dunia dah. Kehidupannya adalah kehidupan di dalam kubur. Segerakan kebaikan untuknya. Dan kalau dia jenis yang tak baik, pasal apa kita nak lawan Allah Ta'ala? Malaikat dah tak sabar nak hukum dia. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi kita tak pasti dia tu jenis baik atau tidak baik. Segerakan dan kita berdoa kebaikan untuknya. Astaghfiru li akhikum. Mintalah keampunan untuk saudara kamu. Minta keampunan untuk saudara kamu, tuan-tuan. Janganlah lokek sangat. Janganlah kedekut sangat. Janganlah berkira sangat. Kalau ada saudara kita mati, lapangkanlah masa supaya orang pelapangkan masa untuk kita bila kita mati nanti. Berdoa untuknya, solat untuknya. Beri kegembiraan kepada ahli keluarganya. Jangan kita dok kira nak balas depa ya. Beri kegembiraan kepada mereka. Hantar makanan kepada keluarganya, kerana itu sunnahnya. Nabi kata isna'u ta'am li ali Ja'far fa innahum atahum amrun yushghiluhum. Sediakan makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka telah disibukkan dengan kematian Ja'far. Tak ada nak kira makanan. Kita hantar makanan pergi kat depa. Ni dak ni. Aku letih ni tak ada ke apa-apa. Nah kan? Ya, sama ada kubur kita tu dia akan jadi taman syurga ataupun dia akan jadi lubang neraka, na'udzubillah. Yang kita ni waris ni duk kira nak hias atas tu ya. Bubuh cat, bubuh bata, beli batu nisan nak RM1,800 3 duit. Hidup hias atas tu. Hias nak hias mana? Hias dalam. Hias dalam. Buat kebajikan untuk mak pak kita. Berdoa untuk mereka. Jika ia baik, mayat tu, jika ia baik waktu hidup dia, maka setelahnya itu adalah kenikmatan yang tiada bandingannya dari Tuhan. Tak ada bandingan. Allah kata qutufuha daniyah dalam surah Al-Haqqah. Qutufuha daniyah. Apa maksud dia? Buah-buah kayu yang ada di dalam syurga itu daniyah, mendekat, bukan menjauh. Kalau kita duduk di Bukit Cabang tu, kalau nak makan buah apple, kena start kereta mari di Pekan Kangak ni baru boleh jumpa. Ke tidak pun paling dekat di Beseri. Tak ada kot Bukit Cabang tu. Kena mari kot ni lah cari. Tapi di dalam syurga qutufuha daniyah. Maknanya buah-buahan yang ada di dalam syurga itu mendekat. Diriwayatkan bahawa pohon-pohon di dalam syurga itu besar dan tinggi. Besar pada tiang masjid ni. Besar dan tinggi. Pada adatnya kalau besar dan tinggi jenis khabar kan. Kalau nak pakai galah kena hubung. Dah, daniyah, dia mendekat. Apa makna dia? Bila kita nak saja dia mari. Dia mari sendiri. Jika ia baik, maka setelahnya itu adalah kenikmatan yang tiada bandingannya dari Tuhan. Jika ia jahat, na'udzubillah. Na'udzubillah. La haula wa la quwwata illa billah. Jika ia jahat, mana orang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak salah, apatah lagi orang kafir, maka setelahnya itu adalah kesengsaraan yang jauh lebih dahsyat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Muhammad, beritakanlah, habaklah
kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha pengasih. Anal ghafurur rahim. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih. Kita duduk dengar hadis, apabila berlalu 1/3 daripada malam, Allah Ta'ala turun ke langit yang pertama. Mana dia orang nak minta ampun, kita duduk lena, terlepaslah. Mana dia orang nak minta apa-apa, aku nak bagi, terlepaslah, kita duduk lena. Duduk tunggu pukul 5 baru nak bangkit. Silat-silat duduk tunggu orang bang, baru kita berasa nak bangkit. Masa dah berlalu dah, boleh kat orang lain. Anal ghafurur rahim, aku pengampun dan penyayang. Kasih sayang aku melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih Allah lebih kasih daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita tak minta daripada Allah. Kalau dosa banyak terang mana pun, kita minta ampun daripada Allah, Allah ampun. Tapi kita tak berasa nak minta ampun daripada Allah, sebab kita besar diri, kita sombong dengan Allah, tak berasa nak merayu. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Azabku adalah azab yang pedih. Jadi kita pilihlah, sama ada kita nak minta keampunan daripada Allah ataupun kita berasa kulit kita ni kuat nak rasa azab Allah. Tapi yang pastinya Allah kata apa? Kulit hang kuat terang mana pun, Allah akan bakar sampai masak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah kata dalam Al-Quran, setiap kali masak daging, masak kulit, baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar pula kulit yang lain. Azab, bakar, masak kulit ni, tukar lain pula. Baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit lain pula. Liyadhuqul azab, supaya dirasakan kepadanya azab. Anna azabi huwal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jika ia jahat, maka setelahnya itu adalah kesengsaraan yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat. Demi Allah, kata penyair kita lagi, Al-Hakami, demi Allah, sekiranya kau tahu apa yang berlaku selepas itu, selepas pada mati, kalau kita tahu, tentulah kau tidak akan tertawa, malah banyak menangis. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, lau ta'lamuna ma a'lamu, labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Jika kamu mengetahui apa yang aku ketahui tentang nikmat, tentang syurga, tentang neraka, tentang azab, tentang sengsara, tentang siksa, tentang kemusnahan, tentang keperitan hidup di dalam kubur, sehingga Nabi SAW ibaratkan takhtalifu adla'uhu, orang yang jahat duduk dalam kubur dihimpit, kubur itu akan menghimpitnya. Nabi kata hatta takhtalifu adla'uhu, sehingga berselisih tulang rusuknya, dihimpit. Terus kalau duk minta luah, tahu mana kalau jenis jahat dia akan sempit kubur tu. Kalau jenis baik, orang buat kubur sempit tahu mana pun, Allah Ta'ala akan peluahkan kubur kita. Nas'alullahul afiyah. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, labakaitum katsira, kamu akan lebih banyak menangis, wala dhahiktum qalila, kamu akan sedikit ketawa. Itu sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang Nabi SAW sebut sebagai golongan yang terbaik, tak ada dah orang boleh lawan mereka. Walaupun disebut mereka tu ahli syurga, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, semua ahli syurga, tetapi mereka lebih banyak menangis daripada banyak tertawa. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri jadi kehairanan bagi Aisyah
Aisyah heran bila tengok Nabi SAW bersusah payah bangun malam, salat malam, hatta tatafattara qadamahu, sehingga pecah tumit kaki dia. Lima fa'alta ya Rasulullah? Apa pasal yang duk pulun sampai terani wahai Rasulullah? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Telah diampun dosa kamu yang telah lalu dan akan datang. Duk buat apa lagi? Relax lah. Macam orang-orang apa nama Masjid Tunku Putra ni duk relax. Tak ada duk kalut apa pun. Kan? Tengok orang Masjid Tunku Putra ni relax je pun. Tengok mari tadi, selalunya sebelum ni saya mari hak yang 4 sebelum ni 2 baris dah. Baris penuh ni, baris depan ni tak ada dah. Kalau saya mari dulu ni, sah pertama ni penuh dah ni. Habaq agak Amar. Tamat kita kena awal. Tidak, kita tak boleh sah pertama. Pasal pok tu pulun. Saya mari tadi ada 3 orang ya. Ai, kita pas mana mati habis ke pok ni. Kita sudah. Depa ni kecoh aku bah. Tak ada orang lagi. Ada rupanya. Apa alasan dia hari ni? Hujan. Mati dia tak kira hujan tu. Hang kalau bisa sampai jalan, hujan ke, ribut ke, kemarau ke, musim harum manis ke, musim apa dia mari dia jumpa. Hang semayang ke, hang danmik semayang ke, hang tak semayang ke, dia tak kira. Malaikat maut mari kita, excuse me. Kan, excuse me. Bagilah sikit kita nak semayang dah. Dan ke? No way. Idza jaa ajaluhum, tolong sambung tak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak ada. Tak ada. Semua orang mengharapkan dia mati di atas kain sejadah. Tidak. Semua orang mengharapkan dia mati di masjid. Tak ada siapa pun nak dia mati di market. Tak ada siapa pun nak dia mati di pasar malam. Tapi rajin sangat pergi pasar malam. Nak pergi ke mana? Kalau nak bagi kita ni mati di masjid, rajinlah mari masjid. Duduklah lama-lama sikit. Itu pun kadang-kadang tak dapat, ya Allah. Saya petik satu nama. Semua orang tahu. Siapa tak bisa dengar nama Khalid bin Al-Walid? Pakat hangguk kepala habis. Kenal. Cuma tak bisa jumpa. Khalid bin Al-Walid hak yang lepas-lepas ni ada cerita dia dalam ni, terlupa dah tak lama dah. Kan? Khalid Al-Walid. Dekat nak menangis dia, dekat nak mati dia teriak. Dia menangis. Orang tanya dia apa siapa? Hang menangis. Hang adalah pejuang. Pejuang tak boleh menangis. Pejuang hati dia kental. Tapi Khalid Al-Walid menangis. Dialah yang memusnahkan dia memusnahkan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Dia waktu dia kafir, dialah yang berdialog dengan Ja'far bin Abi Talib di depan Najasyi. Hantar pok ni balik, pok ni penyamun ni. Kita pok ni geng jahat ni. Najasyi kata tak, aku bukan tak cerdik. Mari kita dialog tengok dulu. Dia lawan, dia kalah. Tapi perang dia menang. Akhir sekali dia jadi tentera Islam yang hebat. Walaupun dia ditukar oleh Umar bin Al-Khattab daripada ketua tentera jadi tentera biasa, dia masih lagi berjuang. Dia tak macam dengan kita. Orang tak bagi kita jadi pengurusi masjid, kita tak mari masjid lah, aku mayang masjid lain lah. Nampak tak? Dah, semayang mau kena semayang. Hang jadi pengurusi ke? Hang jadi apa-apa? Hang kena semayang. Hang kena mari jemaah. Ada lah, aku dah lah. Kan? Dia berjatuh ku apa? Contoh lah kita kata. Dia tak. Tapi dekat nak mati dia teriak. Ma yubkika ya Khalid. Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Khalid? Kata Khalid, aku mengharapkan aku mati, aku syahid di medan perang. Mana abang aku, mana medan perang yang Khalid tak masuk?
Habaq mai aku. Cerita lepas. Mana medan perang yang aku tak masuk? Habaq mai aku. Semua medan perang aku masuk. Setelah aku masuk Islam, tak ada medan perang yang aku tak masuk. Tetapi takdir Allah telah menetapkan bahawa Khalid bin Al-Walid mati di atas tilam. Mati di atas katil dalam rumah dia. Tak ada senjata, tak ada apa, pakai baju garik ya. Waktu tu kata, la haula wala quwata illa billah. Satu nama dia Mus'ab bin Umair. Kenal kan? Anak muda yang sangat kaya, bahkan dikatakan dia paling kaya di Madinah, di Mekah. Waktu dia tak Islam. Waktu dia tak Islam, dia paling kaya. Sehingga orang tahu dah. Ni Mus'ab lalu ni, lorong ni. Pasal apa? Wangian yang dia pakai itu, kalau dia lalu lewat pagi, bau sampai petang tak ada lagi. Kita kaya terang mana sangat, duk perasan. Kita ni kalau kita kaya-kaya terang mana sangat. Kalau kita pandai-pandai terang mana sangat. Boleh, kalau pandai sangat, yakinkah kita boleh jawab soal munkar nakir dalam kubur tu? Padahal soalan sport. Semua orang tahu dah. Tahu kan? Orang nak tanya apa dalam kubur, tahu dah kan? Tahu. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Semua tahu dah. Bahkan malaikat tanya 3, kita tahu sampai 5 orang nak abang. Tahu mana kita malaikat tanya sampai 5. Padahal dalam hadis kata 3 ya soalan. Kita 5. Sport kena banyak lah daripada kita. Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang paling kaya di Mekah, tapi apabila dia mati di dalam peperangan Uhud, tak ada kain nak menutup sempurna tubuhnya. Itu takdir Allah. Sehingga Nabi SAW kata kepada para sahabatnya, tutuplah kepalanya dan ambillah daun-daun kayu untuk menutup kakinya. Tak cukup kain kapan. Tetapi sebelum dia ditanam, rohnya telah dibawa oleh burung-burung hijau ke dalam syurga. Seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih. Tuan, berdoalah kepada Allah Ta'ala selalu. Mintalah daripada Allah dengan keikhlasan Allah. Nabi kata, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa Allah terima doa kamu. Jangan doa kata, aku ni layak ke tak. Taubat tak boleh dah. Berdoalah dalam keadaan kamu yakin bahawa Allah terima doa kamu. Walaupun kita selekeh mana pun. Lekeh kita pada zahir kita tak seperti mana pandangan Allah. Tak sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupa parah kamu. Allah tidak melihat pada tubuh badan kamu, tetapi Allah melihat pada hati dan pekerjaan kamu. Buatlah, niatlah dengan elok, hati kita jaga oleh elok, selamat kita insya-Allah. Walaupun kita dah masa kita lama di masjid, tapi jangan terlalu yakin, jangan terlalu optimis. Harapan mesti diletakkan kepada apa? Kepada Allah. Ingat, surah yang ringkas, surah yang ringkas, tapi ta'dilu thuluthul Quran, kata Nabi SAW, menyamai 1/3 Al-Quran. Antara isinya apa dah? Allahu Samad, Allahu As-Samad. Ayat yang ringkas. Kalau tu imam kita semayang, baca qul huwallah, itu imam ni, kita kata lagu tu. Dengan kalau tu imam tu baca-baca tengok Ali Imran, best. Kita tak tahu hadu musin dalam hati dia tu lagu mana. Walaupun dia baca surah Al-Ikhlas, surah tu bernama Al-Ikhlas lah, tapi isi kandungannya menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Ta'dilu thuluthul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai 1/3 Al-Quran.
Nabi suruh baca kan tiap-tiap kali mayang kan. Jangan tinggal ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul binnas kan. Jangan tinggal. Allahu as-samad. Allah itu tempat bergantung kita. Bukan bergantung kepada apa yang kita nampak tak, bergantung kepada Allah. Muslimin dan muslimat, saya ingat sebagai muqaddimah kan, kali pertama orang kita berkenalan ni tak boleh duduk sembang banyak sangat. Macam ni orang kita apa dia ni merapu, baru kenal merapu banyak ni kan. Jadi cukup kot cakap tu. Moga-moga Allah yang pentingnya kita al-aqil yakfi bil isyarah kita. Orang berakal ni cukup bagi isyarat, cukup dah maknanya sebagai muqaddimah hari ni. Moga-moga keredaan Allah yang kita perolehi. Walaupun kita tak dapat banyak ilmu, tapi keredaan Allah kita dapat itu lebih baik. Kita dapat yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu orang yang takut kepada Allah. Moga-moga Allah hari ni syair ni ialah hari ni. Cakap tu ialah saya mampu. Moga-moga Allah Taala menghimpunkan kita di kalangan orang-orang yang digelar atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana takwa itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita. Dan saya harap sangat-sangatlah esok minggu depan mari bawa lah kertas tu. Kalau berasa berat, tinggal di masjid, tak mana tulis nama, lepas tu nanti senang kan. Kemudian janganlah mari minggu ni tunggu tahun depan pula kan. Macam biar dia seorang sudahlah kan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.